record dulu. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa buang masa, apa kata kalau kita terus start lah untuk kita punya session pada malam ni, boleh Okey. So guys, dalam trading, you guys semua dah menguasai dah. You guys semua dah menguasai daripada segi technical analysis seperti mana trend line, support resistance, breakout dan juga untuk tandakan a certain of engulfing yang ada. Okay, dan pada malam ni saya nak fokus pada direction. Kita panggil dia sebagai direction yang mana kita nak berfokus kepada market structure. Bagaimana you nak identify entry yang patut you buat, macam mana you nak identify trend apa yang sedang berlaku untuk you kenal pasti dan juga tak terlepas peluang apa yang ada. So seperti mana yang kalau you guys tengok pergerakan gold ataupun BTC, USD dan juga sebagainya pada minggu ini sangat-sangat crucial sebab dia ada election daripada US. So benda tu sangat-sangat efek pada pergerakan market dan saya rasa for next week pergerakan lebih stable sebab US dah mula ada satu firm decision daripada presiden yang ada dan beberapa news yang akan keluar. Itu pun akan mempengaruhi pergerakan gold. So just beware dan juga kita just stick pada direction market. Alright. So, topik kita pada malam ni, apa yang saya nak kongsikan dengan you guys adalah kita nak bercerita pasal market structure. Okay, kita nak bercerita pasal market structure. You guys boleh dengar tak suara saya ni? Clear tak? Saya nak tahu dulu ni sebelum saya dah banyak sembang tapi saya tak tahu. Saya tak double check dengan you guys. Okey ke tak okey suara ni? Okey, clear So, topik kita pada malam ni adalah kita nak memahami market structure sebab market structure ni dia boleh terbahagi kepada dua jenis guys. Okey, market structure ni yang pertama sekali saya jadikan dia sebagai trend ataupun apa yang kita nak tengok, apa bias yang sesuai untuk kita entry. Yang kedua, kita boleh tengok juga ataupun kita boleh menggunakan market structure ni sebagai point of entry. Okay, point of entry yang mana for those saya pasti dah ada yang mula trade dekat time frame yang lebih rendah, ada yang trade dekat time frame yang lebih tinggi. Market structure ni sebenarnya dia ada kat situ. Dia ada kat situ dan kita kena tunggu dia form barulah dia akan jadikan perjalanan itu mengikut direction. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, market structure, apa yang saya katakan sebagai market structure? Market structure ni adalah cycle pergerakan yang perlu dilakukan dalam market. Okay? Dan dia datang dalam dua bentuk. Okay? Dia datang dalam dua bentuk. Yang pertama sekali adalah impulsif. Yang kedua adalah korektif. Itu adalah dia punya istilah. Nama lain bagi impulsif dan juga korektif ni adalah, impulsif ni adalah major movement. Okay? Kalau keadaan sedang membuat uptrend, major movement dia adalah uptrend. Itu kita akan panggil dia sebagai impulsif. Manakala, nama yang kedua adalah korektif. Ataupun nama lain dia adalah pullback ataupun retracement. Yang mana you guys dah pakai sebelum ni ada PB, BPE kan, breakout, pullback, entry. So, pullback tu adalah di fasa korektif. Alright, so apa yang perlu ada dalam market structure ni adalah beberapa numbers ataupun beberapa huruf sahaja. Iaitu bila kita tengok pada keadaan uptrend, dia ada LH, HL dan juga HH. Itu adalah apa yang ada pada market structure. Kejap lagi saya akan explain apa itu LH, HL dan juga HH. Okay, so you guys boleh screenshot this thing. Dan downtrend pula dia memerlukan HL, LH dan juga LL. Apa yang ada pada this kind of words? Okay, so kita cuba tulis dulu. L ini stand for low. H adalah for high. Yang ketiga adalah HL iaitu higher low. Yang keempat adalah HH iaitu higher high. So ini adalah empat susunan untuk uptrend. Okay. Manakala susunan yang berikutnya adalah dia mesti ada H iaitu H ni adalah high, benda yang sama saja low. Lepas tu dia ada LH iaitu lower high dan juga LL iaitu lower low. Apa yang ada pada ini adalah untuk downtrend. So, kalau you guys tengok dekat dalam kita punya chart, dekat sebelah sini saya dah lukiskan. Okay. Bagaimana market structure ini terhasil adalah kita first thing first, kita akan tengok dulu apa yang ada pada this kind of movement. Pergerakan utama yang ada di dalam first rectangle yang saya marking, kalau kita tengok, ini adalah satu bias movement kepada kenaikan ataupun kita panggil dia sebagai uptrend, betul? Okay. So, bila uptrend kita akan pakai yang ini.
Bila uptrend kita akan pakai yang ini. Okay. So, bagaimana kita nak tengok? Bagaimana kita nak tengok adalah di kawasan-kawasan ini. Perkara yang akan bermula daripada bawah itu kita akan identify dia sebagai L ataupun low price, low area. So itu kita akan tandakan sebagai kawasan bermulanya kenaikan. Low, and then dia akan form another one, iaitu high. Kawasan resistance yang pertama. Okay, you guys boleh tengok. Kaitkan dengan support dan juga resistance. Low, high. Kemudian dia buat penurunan, tapi penurunan yang kedua dia ini tidak mampu melepasi low yang pertama. So dekat sini dia akan menjadi fungsi higher low. Dia tinggi tapi dalam keadaan yang rendah, higher low. And then the next movement adalah dia akan buat satu kawasan high yang baru ataupun kawasan tinggi yang baru. So di situ dia akan jadi sebagai HH. Okay, you guys boleh nampak. Low, high, high low dan juga high high. So for the next movement, kita just copy paste saja apa yang ada. Setiap kali dia membuat penurunan ataupun setiap kali dia melakukan fasa retracement ataupun pullback, itu adalah kawasan higher low. Dan apabila dia membuat satu ketinggian yang baru, di situ kita akan identify dia sebagai higher high. Okay. Ini adalah cara macam mana you guys nak tengok trend. Kejap lagi saya akan tunjuk dekat dalam chart apa yang you guys kena tengok dan apa yang kita boleh dapat daripada fasa-fasa yang ada di sini. Alright. So, ini adalah fasa uptrend. Fasa yang kedua pula adalah fasa sideways. So, bila sideways, di sini sebenarnya tak ada apa-apa entry yang boleh buat. Kalau you guys sebagai scalper ataupun sebagai trader yang suka trade di time frame yang lebih rendah, M5 ataupun M15, bila kita boleh detect ataupun identify kawasan yang sideways, di sini kita boleh buy dan sell pada kawasan support dan juga resistance sehinggalah berlakunya breakout yang jelas. Alright. So, kalau kita tengok dekat sini, di kawasan ini telah berlakunya satu breakout yang jelas. Nampak tak? Kat sini kita ada satu kawasan breakout apa tuan-tuan? Kat line warna merah yang kecil saya marking ni, kita ada satu kawasan breakout apa? Ini adalah kawasan support become resistant, betul? Okay, support become resistant. Tapi itu bukan saya nak fokus. Tapi di sini pula, apa yang kita dapat lihat adalah berlakunya trend yang baru, iaitu trend penurunan ataupun downtrend. So, bila downtrend, kita akan gunakan yang bawah ini pula. Dia akan bermula dengan kawasan high, low, lower high dan juga lower low. So, dia bermula pada atas sekali. Ini adalah kita akan identify dia sebagai kawasan high. And then bawah ini adalah kawasan low. Kemudian dia membuat satu kenaikan ataupun retracement tetapi tidak melepasi high yang sebelum. Di sini kita akan identify dia sebagai satu kawasan lower high, LH. And then price membuat penurunan yang mana penurunan kedua ini telah membuat satu breakout di kawasan previous low. Dekat sini kita akan panggil dia sebagai double LL ataupun lower low. Dan dia akan repeat, benda yang sama ni dia akan repeat berulang-ulang kali sehinggalah berlakunya perubahan trend yang berikutnya. Alright, so ini adalah apa yang ada pada market structure. Daripada market structure ni tuan-tuan, okay, you guys sebenarnya boleh tengok dan juga you guys akan dapat untuk mengetahui selagi mana dia membuat penurunan, di situ adalah downtrend. Selagi mana dia buat kenaikan, di situlah dia uptrend. Alright, so apa kepentingan untuk kita memahami benda ni adalah nanti waktu kita nak entry, you guys semua dah ada experience more than 1 month. Semua dah ada experience 2-3 bulan punya trading. Sekarang ni fasa bagaimana kita nak pergi lebih detail dan juga lebih dalam dan untuk mendapatkan jawapan kenapa aku nak entry, macam mana aku nak dapatkan lebih sharp entry, apa yang aku perlu tengok, macam mana aku nak lebih confident ataupun macam mana aku nak tahu pergerakan ni sebenarnya dia boleh jalan naik ataupun turun mengikut direction yang aku dapat di time frame H4 dan sebagainya. Betul tak? Kan? You guys selama ni trade di time frame H1, M15 ataupun H4, H1. Sekarang ni kita nak precisekan kita punya entry di lower time frame. Macam mana you guys nak dapat macam Fizi pernah tanya dekat Bo, macam mana nak entry dekat shadow-shadow tu? Betul tak? Fizi pernah tanya kan soalan tu. Bo, macam mana nak entry dekat shadow-shadow tu? Apa yang perlu tengok? Kan? So, ini kepentingan market structure. Kita kena tengok, tuan-tuan. Kita kena tengok market structure ni apa yang berlaku di lower time frame. So, you guys ready untuk dapatkan apa yang saya nak kongsikan pada malam ni? Sebab benda ni kita akan relatekan juga dengan apa yang berlaku pada chart yang ada pada XAUSD ni.
Boleh? Ready. Okay. Saya takkan buang apa yang kita dah pernah belajar. Okay? Kita takkan buang apa yang kita dah pernah belajar. Macam biasa. Okay? Tips untuk analisis teknikal kita tak akan berubah. Tetapi apa yang saya nak kongsikan dengan 14 orang yang ada masuk dekat dalam saya punya kelas pada malam ni, bagaimana kita dah dapat direction, kita dah dapat zone, kita dah dapat level support, resistance dan juga breakout. Macam mana kita nak tahu kita punya entry ni boleh dapat pada kawasan yang boleh kata sharp entry ataupun di kawasan shadow lah kalau kita tengok di higher time frame. So analisis teknikal yang pertama sekali tak lari. Memang kita akan tengok pada trend ataupun kita akan tandakan trend line, kita akan tengok pada kawasan support dan juga resistance dan juga kawasan breakout. Okay, ini adalah cerita dia. Cerita dia tak berubah. Cuma bila nak entry kita akan fokus tambahan Ini adalah tambahan untuk you guys yang mana masuk. You guys boleh tambah, kita nak tengok pada market structure. Market structure lower time frame. Dekat sinilah nanti jawapan ataupun persoalan nak dapatkan entry yang cantik-cantik itu macam mana? Ini dah cerita dia. Tapi sebelum saya cerita dekat sini, saya nak you guys fahami konsep breakout. Breakout semua dah okey kan? You guys semua breakout dah okey kan? Yang penting apa yang kita nak tengok adalah dalam breakout mesti akan berlakunya benda-benda yang macam ni. Kita nak tengok adanya berlaku kawasan breakout ni. Betul? Ataupun yang kedua, dia boleh jadi juga yang macam ni. Kalau untuk uptrend. Dia akan turun. Dia akan naik. Turun, naik. Okay? Ini adalah benda-benda yang kita nak tengok. Okay? Ini adalah benda-benda yang kita nak tengok. Sebab apa? Benda ni kejap lagi you guys akan nampak apa yang berlaku sebenarnya di time frame M15 ataupun M5. So, topik yang saya kongsikan pada malam ni, dia akan berkesinambungan dengan hari Selasa nanti mengenai scalping di time frame M5 dan juga M15. Okay, so jom kita try tengok. Kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita perhatikan pergerakan gold, kita tak perlu tengok jauh-jauh pun. Saya akan start dulu dengan time frame H1 lah. Okay. Tak perlu tengok jauh-jauh pun. Kita tengok time frame H1. Apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah satu pembentukan penurunan, downtrend. Okay, downtrend. Macam mana kita nak detect dia downtrend? Benda paling mudah untuk kita identify adalah daripada market structure, tuan-tuan. Okay, daripada market structure. You guys sendiri boleh nampak dekat sini. Kat sini kita nampak ada satu bentuk penurunan dan disokong juga dengan breakout. Nampak tak? Breakout ni dia menyokong penurunan yang berlaku. Jadi dekat sini higher time frame sendiri dah memberikan satu market structure yang sama dekat sini. Okay? You guys cuba tengok kat sini. Market structure dekat sini dia membentuk penurunan. Jadi dia perlu ada lower high dan juga kawasan lower low. Kita tengok dulu. Kawasan high bermula di kawasan sini. Kemudian dia membuat satu kawasan low. Nampak tak? Dia buat satu kawasan yang rendah. Kawasan low ini telah berjaya memecahkan previous support. Nampak tak? Previous support telah dipecahkan, bermaksud di kawasan tersebut berlakunya breakout. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu kita, trend aku nak buat penurunan. Jadi kau kena tunggu aku buat satu benda lagi sebelum aku membuat step ataupun cycle yang sepatutnya. So bila dia buat high low and then dia buat lower high. Okay, dia buat lower high kat sini. Kemudian dia buat lower low. Nampak tak? Dia meneruskan penurunan. Dan seterusnya dia masih lagi membuat lower high dekat atas ni. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu memecahkan first high yang paling atas tadi tu. Okay? Dia masih lagi tak memecahkan first high paling atas tadi tu. And then dia terus menyambung penurunan untuk buat lower low balik. Ini adalah market structure di higher time frame. So benda ni you guys akan nampak apa yang berlaku di lower time frame. Saya akan delete balik. Alright. So sekarang ni kalau kita tengok, kita dah identify downtrend. Apa yang kita nampak di time frame H1 adalah support telah berjaya dipecahkan dekat kawasan ini. Okay. Support, break. So kat sini dia akan bertukar fungsi daripada apa menjadi apa. Dia akan menjadi setup apa kat sini? Dia akan menjadi setup SBR. Okay. Support become resistant. Ini adalah setup SBR. Support become resistant. So, apa yang kita dah dapat di time frame H1, kita cuba tengok di time frame M15, tuan-tuan. Kita try tengok di time frame M15. Okay.
Bila kita pindahkan ke time frame M15, kita nak lihat apa yang ada pada kawasan ini adalah kita nak melihat pada bentuk candlestick. Okay, kita nak melihat pada bentuk candlestick apa yang berlaku pada this kind of area. First thing first, kat sini dia dah buat breakout, pullback, entry kan. Okay, kat sini dah memang ada berlakunya breakout, dia pullback and then dia terus buat penurunan. Sekarang ni macam mana kita nak dapat jawapan kenapa dia perlu entry di sini? Kenapa dia buat penurunan di sini? Okay, jawapan dekat sini, time frame M15 ni, kita boleh tengok ataupun kita boleh perhatikan market structure yang berlaku. Apa yang perlu berlaku di kawasan sini adalah kita perlu lihat ada tak pembentukan market structure yang namanya kita akan panggil sebagai double top ataupun head and shoulders. Kita nak tengok benda ini di lower time frame tuan-tuan. Sebab you guys dah faham dah. Kat sini dah ada satu kawasan high, lepas tu breakout dia buat penurunan. Confirm lah structure ataupun confirm lah trend tu nak buat penurunan kan. And then kita nak tarik trend line tu, kita nak tengok apa yang ada dalam kawasan bulatan ni, kita nak tengok ada tak pembentukan distinct. Apa yang kita nak panggil dia, yang pertama ini kita akan identify dia sebagai double top ataupun kita nak tengok head and shoulders. Ini nama pattern dia. Okay, ini adalah nama pattern dia. So, kalau kita pindahkan line chart ni tadi, okay, kat sini semua ada kawasan breakout, betul tak? Kat sini ada satu kawasan breakout. Dekat atas ni ada tak kawasan breakout di time frame M15 tuan-tuan? Dekat atas ni ada tak kawasan breakout di time frame M15? Ada ataupun tidak? Cuba komen. Ada, okey. M kata ada, okey. Cuba kita tengok, Cuba kita tengok dekat kawasan breakout ni. Okey, kita try tengok. Ini di time frame M15 Kita try tengok di lower time frame. Sebab apa kita nak pergi lower time frame? Sekarang ni direction, arah ataupun technical analysis you guys dah jelas. Aku dah nampak penurunan downtrend. Jadi aku fokus untuk sell kan. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah bagaimana kita nak precise entry saja. Precise entry plus macam mana nak lebih confident. Lebih confident dengan direction yang kita dapat. Bukan you lebih confident untuk tekan gila-gila babi punya. Bukan yang macam tu. Tekan gila babi tu boleh bila you dah ada satu capital yang besar, you buat sub account. Contoh dalam HFM tuan-tuan masing-masing, buatlah 2-3 account, try tekan. Tengok pada apa yang dia keluarkan. Okay, kita try tengok. Kita nak tengok pada bulatan ini. Okay, kita nak tengok pada bulatan ini. Reason pertama kenapa kita nak sell adalah kawasan breakout berlaku kat sini. Tetapi, kenapa di situ berlakunya penurunan yang drastik? Cuba kita lihat di lower time frame. Apa structure yang ada? So, bila kita buka lower time frame, you guys nampak tak ada bentuk apa kat sini? Dia bagi tak bentuk yang kita nak? Ada tak? Dia ada double top ataupun head and shoulders kat sini tuan-tuan. Ada H and S. Ada. So, bila adanya head and shoulders ni adalah pattern bagi market structure untuk double confirm kepada kita bahawa direction tu sama dengan apa yang kita nampak di higher time frame. Itu cerita dia. Okay? Lower time frame tu buka M5 je atau buka mana-mana. Untuk lower time frame biasanya kalau untuk entry ni, sebab kita akan buka time frame H4, H1 kan ataupun H1 M15 kan. Kita akan tengok pada time frame M5. Sebab sebelum ni you guys kalau trade, you guys tak tahu macam ini zone besar kan. Cuba kecilkan di lower time frame. Sebab apa? M5 you guys kalau dapat entry dekat this kind of level, buka time frame H1 sebenarnya you guys akan entry pada shadow tau. Fish. You guys akan dapat entry pada shadow. Okay. Sekarang ni. Ingat lagi tak you guys dengan apa yang Bo ajar tentang engulfing? Ingat lagi tak Bo ajar tentang engulfing?
Ingat lagi tak buah ajar tentang engulfing tuan-tuan? Ingat, candle makan candle. Okay? Ini kita nak buat double confirm Setuju tak kalau Bo tunjukkan dekat sini, di area ini, kita ada satu engulfing apa? Ini kotak yang Bo marking warna biru. Kita ada engulfing apa kat situ? Ingat Yes, betul Fiz. Ni adalah bearish engulfing. Bearish engulfing ni tempat kita untuk buy ataupun untuk kita sell tuan-tuan. Yang mana rasa kabur-kabur tentang engulfing, minta tolong untuk refer balik previous video pasal engulfing So kat sini kita bias untuk apa tuan-tuan? Buy untuk sell. Buy ataupun sell. Sell, okey, cantik. Sell sebab apa? Kat sini kita ada bearish engulf. Ini adalah hint yang pertama untuk kita dapat. Tengok dia masuk dalam kawasan yang sama. Dia masuk dalam kawasan yang sama. Korang buka M5, dapat double confirmation lah. Ada bentuk head and shoulders. So valid tak kalau you guys nak fokus kepada sell? Dah ada dua sebab dah. Dah ada dua sebab dah. Dia bagi tahu kita, kat sini aku boleh sell. Sebab apa? Yang pertama, ada bearish engulfing. Yang kedua, ada pattern lah. Ada head and shoulders punya pattern dekat M5. So, benda ni perlukan banyak gila latihan. Okay, kalau you guys nak buat latihan, bolehlah buka, instead of nak buka account standard, bukalah account send. You guys depo lah 20 USD ke 30 USD ke, you guys akan dapat 3000 sen. Try lah tekan kat situ based on setup macam ni. Okay, benda ni kena buat. Kalau nak tengok lebih lanjut, you guys akan tengok saya punya live trade lah. Esok malam akan ada. Selasa malam saya akan buat kelas pasal scalping. So yang mana nak in out cepat, M5, M15 saya akan tunjuk cara scalping. So ini adalah cara yang kita nak tengok. Ini adalah structure yang kita nak tengok apa yang berlaku di lower time frame sebenarnya tuan-tuan. Okay, kalau you guys perasan sekalipun, Chef M ada demo ke? Ada. Okay, kalau you guys tengok kat sini, dia dah double confirmation ataupun double kita panggil double data ataupun information yang dia bagi tahu kat kita kawasan di situ ada possibility untuk sell. Yang pertama sekali dengan engulfing, yang kedua sekali adanya bentuk market structure ni ataupun kita panggil dia sebagai head and shoulders tadi. Okay, ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh. Saya try tunjuk dekat pair lain, EUR USD. EUR USD Kita try tunjuk dekat EUR USD. Reset chart. Okay. Alright guys. So sekarang ni market sedang buat penurunan. Okay, market sedang buat penurunan. Kita ambil satu data yang simple lah. Market sedang buat penurunan. Okay, dia buat penurunan sebab adanya kawasan high, ada low, and then dia buat lower high. Betul. Okay, and then dekat dalam pada masa yang sama, you guys akan nampak juga dalam setiap penurunan akan ada kenaikan. Okay, dalam setiap penurunan akan ada kenaikan. So, kenaikan yang dipanggil adalah sebagai pullback ataupun retracement. Setiap kenaikan akan ada penurunan. Ni uptrend dan juga downtrend. So, kat sini pun kita akan panggil dia sebagai pullback ataupun retracement. Okay. So, dalam setiap penurunan akan ada kenaikan. Kalau kita tengok dekat sini, salah tak kalau dia daripada turun untuk buat kenaikan? Tak salah kan? Sebab itu adalah cycle dia tuan-tuan. Okay? Jangan expect untuk setiap penurunan tu dia akan turun. Tak ada. Setiap penurunan pasti akan ada buat pullback. Setiap kali breakout mesti akan ada pullback. Cuma kita tak tahu di mana tempat yang perlu dia sampai, wajib dia sampai. Sebab apa? Kita akan bergerak mengikut market. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok market fokus pada downtrend. Okay. Kalau kita tengok juga dekat sini time frame H1, kita ada juga uptrend di dalam H1 ni. Dia ada downtrend, dia pun ada uptrend. Okay, dia pun ada uptrend. So kat sini dia boleh ada dua entry kalau you nak masuk. Tengok pada market structure yang ada. Okay. Okay, kejap Fizi. Bo tengah nak share. Kejap Fizi Kalau tadi you dah dapat kan head shoulders kan? Okay. Nanti kejap lagi Bo tunjuk. Okay, sekarang ni
Bo tak nak tunjuk lah, Bo tak nak share apa yang berlaku untuk sell kat atas ni. Okay, sekarang ni kalau kita tengok di time frame H1, di kawasan bawah ni kita ada apa tuan-tuan? Dekat bawah ni kita ada apa? Saya bawa tuan-tuan untuk fokus sama-sama, tengok sama-sama. Oh, rupanya selama ni aku tertinggal banyak tempat entry ke? Okay, kita ada support. Okay, kita ada support. Bila kita tengok support, kita pindah pada time frame M15, kita nak tengok satu benda je dulu. Kita nak tengok satu benda dulu. Pergi balik pada previous support yang you guys ada kat bawah ni. Saya nak tanya you guys, ada tak kat bawah ni pembentukan bullish engulfing? Kita nak buat double confirm ni. Nak buat double confirm untuk entry. Ada. Okay, ada double. Ada bullish engulfing. Okay, M15 bagi bullish engulfing. So, bullish engulfing ni kita fokus untuk apa tuan-tuan? Bullish engulfing kita fokus untuk buy. Tapi kita nak buy pun kita goyang betul. Korang nak buy pun kadang-kadang, takut lah. Aku tak confirm ni apa yang ada dekat dalam lower time frame ni. Bolehkah aku nak tekan? Betul ataupun tidak? Kebiasaannya, you guys akan ada rasa kurang yakin ataupun, aku tak berani lah nak tekan. Sebab tak tahu double confluence yang ada. So, sekarang ni kita nak double confluence. Yang pertama, kita dah dapat engulfing yang ada. Yang kedua, kita turun pada M5. Okay. Kita turun pada M5, kita try tengok apa yang ada. So, di M5, okay, di M5, kalau tadi untuk downtrend, kita akan tengok pada pembentukan double top dan juga apa dia? Head and shoulders kan? Untuk downtrend, dia ada benda yang sama juga. Okay, dia ada benda yang sama juga. Iaitu dia akan keluar double bottom ataupun inverted head and shoulders tuan-tuan. Inverted head and shoulders. Selagi mana you guys nampak macam ada bahu kiri, bahu kanan tu. Okay, bahu kiri, bahu kanan tu ada dekat mana? Ni, dekat kiri kanan dia ni. Ni. Selagi mana nampak contoh pattern-pattern yang macam ni, kita try tengok. Okay, kita tengok. Di M5 ada tak pembentukan double bottom? Kalau you guys untuk entry ni, saya suggest you guys kena double check dengan pertama sekali line chart, yang kedua kena check dengan kawasan candle. Sebab apa? Di kawasan line chart ni kita tak nampak ni apa yang ada kat sini. Okay? Tapi kalau you guys pindahkan kepada candlestick, pasti akan ada price menyentuh ke kawasan ini. Okay, cuba kita pindahkan dia. Di sini yang kita nak tengok. Di sini kita nak tengok pembentukan struktur yang ada. Sebab apa? Struktur tu sangat-sangat penting. Nampak? Okay, ini benda yang kita nak tengok tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. Kita nak tengok this kind of pattern. Ataupun benda ni korang akan nampak nanti bila Bo detailskan lagi pasal market structure. So, benda ni yang kita akan jadikan sebagai guidance ataupun panduan. Kita nak tengok apa sebenarnya dekat lower time frame. Kalau kita tandakan engulfing semata-mata, kita tak nampak. Kan? Ini Bo baru kongsikan pasal market structure. Belum lagi Bo nak gunakan engulfing dalam engulfing lagi. Yang mana ada follow Bo dekat IG ke, yang mana follow Bo dekat thread ke, korang akan nampak Bo ada share pasal EGBO. EGBO tu saya punya topik dengan saya punya Discord student. Kita entry based on engulfing semata-mata. Gitu. Tapi benda ni yang you guys kena fahamkan dahulu sebelum Bo boleh ajar engulfing dalam engulfing tu. Tapi kalau price terlalu jauh, okey ke? Kalau price terlalu jauh, okey. Kalau price terlalu jauh, Fizi kena bertindak fleksibel. Kena pakai. Sama ada nak gunakan support resistance ke, kena pakai engulfing ke, sebab dalam trading ni, Bo tak boleh nak cakap satu tips yang Bo share ni terpakai untuk semua. Tak boleh. You guys pun nak trade tak boleh pakai. Yang kita ajar tu wajib keluar macam tu. Tak boleh. Sebab kadang-kadang dia akan keluar di pertengahan. Sebagai contoh kalau Bo nak tunjuk pasal breakout. Kita ambil example pasal breakout. Dekat sini you guys semua akan nampak. Wish, aku ada breakout Bo kat sini. Biasanya lepas breakout pullback nak entry. Kan, betul tak? Breakout pullback nak entry. Sekarang ni bila pullback ni saya tak tahu bila masa dia nak entry.
So kita kena bertindak dengan apa yang chart ni bagi. Kita tengok ada tak apa selain daripada yang kita tengok. Sebagaimana contoh support resistance, tambahkanlah juga dengan engulfing dan juga sebagainya. Tapi ini malam ni saya share ni untuk buka mata dulu ni. So esok malam waktu saya live trade, you guys kena tengok juga kelas pada hari Selasa, you guys pun kena masuk juga. Boleh ke tak boleh? Sebab ni saya nak laju ni. Saya nak gerak laju dah supaya you guys boleh gerak dengan saya terus. Saya dah cukup lah berehat 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu kan. So ni masa untuk you guys pula kejar lah apa yang patut you guys kejar. These things you guys kalau tengok, dia banyak berlaku. Kita try tengok. Kita try tengok ada lagi tak head and shoulders yang berlaku. Kita try tengok. Untuk pembentukan head and shoulders ini adalah salah satu dia. Ini salah satu tau. Ini baru benda yang saya nak tunjuk. Nanti ada lagi macam-macam. Dia ada head and shoulders, dia ada double top, triple top, macam-macam. Tapi satu-satu kita akan kongsikan dan juga saya akan faham benda ni. Slow guys. Alright. So banyak kena adam banyak kena adam. Yelah. Saya pun banyak benda juga kena share lagi ni. Yang penting saya nak tengok kita ada 17 orang ni aktif lah. 17 orang ni aktif. You guys nak feel the real situation, buka je account send. Account send ni tak ada masalah pun. Jangan sampai nanti saya buka satu account send, kita sama-sama tengok trade tu macam mana. Okay. So, untuk preparation, kefahaman benda ni, saya minta tolong lah. Okay. Minta tolong sangat-sangat. You guys kalau ada rasa cacah marbar sedikit, minta tolong untuk refresh balik daripada support, resistance, breakout, trendline, engulfing. Pergi pada market structure. And then you guys akan nampak pada saya punya live trade nanti, you guys akan boleh gabungkan. Oh macam ni ke nak trade? Oh sorry, macam ni ke nak trade? Serius. Account send ni macam mana? Account send ni dia besarkan capital kita. Contoh you depo 20 USD tapi account you dapat 2000 sen. So kat situ you nak buka 0.01 layer sampai 10 ke apa ke tak ada masalah. Okey je. Boy, esok malam live kan je. Esok malam saya akan ada buat live di YouTube. You guys boleh masuk. Leverage tu apa? Leverage ni pinjaman. Tak apalah, nanti yang tu detailing lah. Leverage tu pinjaman sebab kalau ikutkan trading ni kena modal besar. So bila